أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia jahat buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini berkait dengan hukum berperang dalam Islam. Menegaskan kadang-kadang peperangan itu diwajibkan. Disebut dengan kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Bukan berbalah, berperang. Macam kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ayat ini mengatakan kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Kalau kamu tak berperang, dosa. Wa huwa kurhul lakum. Padahal peperangan itu perkara yang kamu benci. Wa asa an takarhu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi perkara yang kamu benci membawa kebaikan kepada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan perkara yang kamu suka membawa buruk pada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu, kamu tidak tahu. Kadang-kadang Allah mewajibkan orang Islam berperang untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan haknya yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala walaupun terpaksa membunuh. Di sana ada teori ahli-ahli falsafah barat nak menghapuskan peperangan. Teori mustahil. Allah Ta'ala sudah menjadikan tabi'i manusia berperang sejak bergaduh Habil dan Qabil antara hak dan batil. Tuhan jadikan begitu. Ini ujian pada manusia. Dan ditegakkan berperang kerana menegakkan agama, mempertahankan agama adalah wajib. Bukan sunat lagi. Adakah dia fardu ain, fardu kifayah? Dalam suasana Islam berada dalam keadaan kuat, ada negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat, maka menjadi fardu kifayah. Kena ada kumpulan orang Islam yang keluar berperang, iaitulah bala tentera yang khusus untuk berperang. Kena ada. Kalau tak ada, berdosa orang Islam. Ini fardu kifayah. Yang kedua, fardu ain atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Macam sembahyang 5 waktu. Apabila musuh sudah masuk dalam negeri Islam, macam di Palestin. Palestin jadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Dengan sebab itulah orang Palestin, lelaki, perempuan, kanak-kanak, tua muda terlibat dengan peperangan. Kerana dia tahu hukum. Orang lain tak buat, tak tahu. Ataupun meninggalkan kewajipan, tahu. Menyebabkan mereka menerima bala. Dan sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, akan ada satu kumpulan kalangan umat aku yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka?
Nabi kata, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka adalah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Ini betul hadis Nabi. Kita saksikan betul-betul pada hari ini bagaimana orang Palestin tidak tunduk kepada musuh-musuh Islam yang paling jahat, yang paling canggih senjata dia, paling moden senjata dia. Orang Palestin tak ada senjata, ada pisau, ada batu, ada kayu je. Lawan. Ini hebatnya orang Palestin. Betul macam Nabi sebut dalam hadis. Ini menandakan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama berbincang, peperangan dalam Islam adakah untuk menyerang atau mempertahankan diri? Banyak ulama mengatakan peperangan dalam Islam untuk mempertahankan diri. Mempertahankan dakwah, bukan untuk menyerang. Islam tidak menceroboh. Ada ulama mengatakan tidak menyerang, kena serang. Itu sebahagian. Sebahagian kata mempertahankan diri. Iaitulah mempertahankan diri orang Islam dan mempertahankan dakwah Islam. Mereka mengatakan mempertahankan diri berdalilkan firman Allah Taala dalam suratul Hajj, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan mereka yang diperangi sesungguhnya mereka itu telah dizalimi dan Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Ayat ini mengatakan bahawa peperangan dalam Islam untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri apabila musuh menggunakan senjata. Menggunakan senjata untuk menyerang orang Islam, maka wajib orang Islam kena lawan. Kena lawan. Sama ada dia menyerang orang Islam dalam negeri ataupun di mana saja ada orang Islam dia serangnya. Maka wajib orang Islam mempertahankan orang Islam yang lain. Ataupun menyerang pendakwah-pendakwah, tak dibenarkan Islam melaksanakan dakwah. Maka peperangan dilakukan untuk melindungi dakwah itu. Ini mempertahankan dakwah. Jadi Islam untuk mempertahankan diri. Ataupun di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan musuh akan menyerang. Belum dia serang kita, kita serang dia dulu. Belum dia serang kita. Apa yang menarik dalam sejarah Islam, belum orang serang kita, kita serang dulu dengan memberi amaran dahulu. Zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, zaman Sayyidina Umar, zaman Khulafa' Rasyidin, diamal oleh orang Islam. Dalam dunia hari ini biasanya dia beri amaran dalam tempoh 24 jam. 24 jam. Adapun hukum Islam kita memberi tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari. Lebih panjang pada undang-undang antarabangsa lagi. Undang-undang antarabangsa 24 jam. Islam memberi tempoh 3 hari. 3 hari beri tempoh. Kalau dia degil juga, maka dia lancarkan serangan itu. Sebab itu dia hantar utusan pada musuh. Sama ada kamu menerima Islam ataupun kamu berdamai dengan orang Islam. Kamu jangan kata orang Islam nak berdakwah. Kemudian yang ketiga ialah berperang. Itu 3 perkara diberi kepada mereka. Jadi peperangan dalam Islam ialah peperangan untuk mempertahankan diri. Ini hujah-hujah yang dibuat oleh kebanyakan ulama. Kerana Islam mendahulukan perdamaian. Mendahulukan perdamaian. Disebut dalam ayat yang lain, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya mereka cenderung pada damai, maka damai dan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kita berperang, tiba-tiba orang kafir minta damai. Terima, berunding, berdamai dengan mereka dan bertawakal kepada Allah. Nanti mereka tipu kita. Damai nak tipu. Ada ayat lepas tu, wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika sekiranya mereka nak tipu kamu, cukup Allah menolong kamu. Jaminan pada Allah Taala menolong kamu. Allah Taala akan tolong kamu. Bila minta damai, damai. Di sinilah bila Nabi nak masuk Mekah, kita baca minggu lepas. Nabi nak masuk Mekah, nak buat umrah, lalu ditahan oleh Badatul Musyrikin. Lalu Nabi menghantar perunding Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an untuk berunding.
Sayyidina Uthman ditahan. Tak balik-balik. Ada berita Sayyidina Uthman sudah dibunuh. Lalu Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia nak masuk Mekah dengan perang. Tidak akan undur sama ada menang atau mati. Bila dengar Nabi nak masuk, Quraisy menghantar utusan ajak berdamai. Nabi terima perdamaian itu. Siap nak perang dah. Nak buat umrah pula. Orang ajak damai. Nabi terima perdamaian itu. Kerana perdamaian didahulukan. Di sini ialah konsep ataupun dasar hubungan antara bangsa dalam Islam. Dalam dunia hari ini disebut hubungan antara bangsa, antara negara. Islam mendahulukan perdamaian daripada peperangan. Bila musuh ajak damai, kita sanggup berdamai dengan dia dengan syarat-syarat yang dibuat. Syarat-syarat mesti tidak merugikan Islam sekali-kali. Dan satu lagi, Islam mendahulukan perdamaian mengikut kaedah undang-undang dunia pada hari ini. Bila tidak ada hubungan diplomatik di antara negara dengan negara, maka tidak ada hubungan dagang, tak ada hubungan perniagaan dengan negara itu. Tapi Islam membenarkan hubungan dagang dengan rakyat dia. Kita berperang dengan sesebuah negara, ada rakyat dia yang tak suka berperang, nak berdagang dengan kita, boleh terima perdagangan itu. Diberi keamanan oleh negara Islam dalam tempoh yang tertentu. Kita benar daripada negara yang bermusuh dengan kita, yang bersikap damai, nak damai, kita terima dia untuk berniaga di negeri kita. Ataupun walaupun kita berperang dengan negara lain, ada penduduk negara kita nak lari datang ke negeri kita, terima. Wa in ahadun minal musyrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Ada ayat Quran. Jika sekiranya seorang musyrikin datang daripada negeri yang kafir yang berperang dengan kamu, minta perlindungan, maka fa'ajirhu, beri perlindungan kepada mereka. Hatta yasma' kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah Ta'ala, ajak dia masuk Islam. Summa ablighu ma'manah. Kalau dia tak mahu masuk Islam, jangan hantar balik, tak boleh. Tak usah hantar balik negeri yang buat zalim ke dia, walaupun dia orang kafir. Hantar ke tempat yang aman. Tempat yang aman itu sama ada dia duduk di negeri kita, biar dia tengok apa dia Islam. Dalam keadaan dia kafir, mudah-mudahan dia masuk Islam. Ataupun kita hantar ke negeri lain yang menyelamatkan dia. Tak boleh hantar balik ke negeri yang membunuh dia, tidak boleh. Ini undang-undang Islam dalam hubungan antara bangsa. Mengapa begitu? Kerana tujuan kita Islam nak menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Nak ajak orang masuk Islam seramai-ramainya. Biar orang Islam masuk, orang bukan Islam masuk Islam. Dia selamat dunia, selamat di akhirat. Masuk Islam ni selamat di akhirat. Hidup atas dunia saja. Kalau masuk Islam, selamat di akhirat. Dengan sebab itulah kita galakkan orang masuk Islam. Orang nak damai, kita galakkan dia. Pernah berlaku dalam satu hadis, bila Usamah berperang, orang tu dah mengucap la ilaha illallah, Usamah bunuh juga. Lalu orang beritahu ke Nabi. Nabi panggil dia, pasal apa membunuh dia? Dia mengucap la ilaha illallah. Usamah kata dia mengucap nak selamatkan diri. Dia tengok saya kat pedang dah, nak selamatkan diri, dia pun mengucap, saya bunuh dia. Nabi kata asyaqaqta qalbah, membelah hati dia, membedah dada dia, mau tahu apa yang ada dalam hati dia. Jangan. Bila seorang itu sudah menyerah kalah, tidak boleh. Tak boleh lagi. Ini Islam. Dia tipu, bunuh juga, tidak boleh. Kerana kita nak Islamkan orang seberapa banyak, bukan nak bunuh orang seberapa banyak. Kalau ikut geram kita lah, nak bunuh seberapa banyak lah. Artinya tidak. Islam nak selamatkan orang seberapa banyak. Dan sebab itu bila kita berperang, kita tawan musuh-musuh ditawan. Di mana digalakkan musuh yang ditawan itu, pujuk dia masuk Islam. Tawanan tidak boleh diseksa. Tawanan dia layan dengan baik. Dia beri makanan yang cukup, dia beri nafkah. Menyebabkan dalam sejarah Islam, banyak tawanan-tawanan perang ini masuk Islam. Dan menjadi pejuang-pejuang Islam.
Banyak ulama-ulama terbilang asalnya adalah tawanan-tawanan perang yang masuk Islam, mengaji Islam, jadi alim, jadi pejuang, jadi raja kerajaan Osmaniyah, kerajaan Mamalik, kerajaan Mughal di India. Ini semua asalnya adalah hamba-hamba yang ditawan oleh tentera Islam. Asalnya hamba, orang Turki ni hamba, ditawan tentera Islam. Turki penduduk asal tengah. Islam tawan dia. Masuk Islam. Belajar Islam, kuat Islam. Bila orang Arab tinggal Islam, dia ambil alih jadi pemimpin Islam. Ini sejarahnya. Jadi Islam ni menggalakkan orang supaya terima Islam sebanyak-banyaknya. Jadi peperangan lebih bertujuan untuk mempertahankan, bukan untuk menyerang semata-mata. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum berperang dalam bulan yang diharamkan berperang. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan-bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Kalau kamu sanggup melakukan, kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang perjalanan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Sebab turun ayat ini bersempena dengan beberapa orang sahabat yang diketahui oleh Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, bersama dengannya Ammar bin Yasir, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Ghazwan As-Sulami, Suhail bin Bayda, Amir bin Fuhairah, Waqi' bin Abdullah Al-Yarbu'i radhiyallahu anhum.
Nabi suruh mereka ni keluar. Dia beri kepada ketuanya Abdullah bin Jahash. Dia beri surat. Jangan buka surat ini malaikat sampai di lembah di kawasan Malal. Bila sampai di situ, baru kamu buka surat ini. Bila sampai di bukan Malal, sampai di Nakhlah, baru buka surat ini. Bila sampai di Nakhlah, dibuka surat. Tiba-tiba surat ni, barang siapa yang nak mati, teruskan perjalanan. Nak terus, boleh pergi ke mana. Ini satu ujian. Jangan paksa. Jangan memaksa orang. Lalu Abdullah bin Jahash memberi pilih kepada orang yang ikut. Nak ikut dia, ikut. Kalau nak mati, beri wasiat. Ikut aku. Yang tak bersedia boleh pergi ke mana. Maka dua orang berundur, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah berundur. Yang baki ikut Abdullah bin Jahash. Bila mereka sampai di Heran, mereka berterempak dengan bala tentera musuh. Tentera musuh yang dipimpin oleh ketua musyrikin Ammar bin Al-Hadrami, yang ada di dalamnya Hakam bin Kisan, Ammar bin Hadrami, dan beberapa orang lagi. Lalu mereka menyerang pasukan ini dan membunuh Ammar bin Hadrami, menawan dua orang, Hakam bin Hisam, Uthman bin Abdullah. Ini ditawan. Kemudian dirampas unta dan barang-barangnya. Bila mereka balik ke Madinah, terdedah bahawa mereka berada di akhir bulan Jumadal Ula ataupun awal bulan Rajab. Kalau masuk malam bulan Rajab, bermakna bulan yang diharamkan berperang. Mereka ragu adakah bulan Rajab yang diharamkan berperang ataupun bulan Jumadal Ula. Kita ke bulan Jumadal Ula lah, pakai serang lah. Lalu mereka serang dan membawa balik tawanan dan bawa balik barang rampasan. Lalu dihebohkan berita mereka berperang di bulan yang diharamkan berperang. Walaupun bulan ini dihormati oleh orang-orang jahiliah sebelum Islam lagi. Dan Islam mendahulukan perdamaian daripada peperangan. Islam menerima adat ini. Tak dibenarkan orang Islam berperang pada bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, bulan yang diharamkan berperang. Tak boleh. Dikatakan mereka berperang bulan Rajab. Lalu Nabi menahan rampasan ini. Nabi tahan, tak ambil dan tak bagi, termasuk tawanan. Dan menjadi perbualan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan orang-orang Quraisy datang untuk menebus dua tawanan ini. Nabi tak benar, sehingga minta penjelasan. Bila orang kafir tahu, orang Yahudi tahu desah-desuh ini, mereka sebarkan begitu bahawa Muhammad dan pengikutnya setelah melanggar pantang larang berperang bulan yang diharamkan. Islam apa begini? Tuhan tak beri perang ke perang juga. Ini peluang. Maka duka cita Abdullah bin Jahash dan rakan-rakannya dicemuh oleh kawan dia, orang kafir pula kata begitu.
Nabi pula tak terima rampasan perang. Mereka ni dalam keadaan sedih. Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanyakan engkau Muhammad berkenaan bulan yang dihalkan berperang, dari segi berperang padanya. Qul qitalun fihi kabirun. Katakanlah berperang pada bulan itu besar dosanya dan kesalahannya. Wasaddun an sabilillah, dan menghalang orang perjalanan Allah. Wa kufrum bihi, dan mengkafir kufur terhadap Allah. Wal masjidil haram, dan melakukan pencabulan terhadap masjid haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan menghala penduduknya kerana masuk Islam. Akbaru indallah, lebih besar dosa di sisi Allah. Allah Ta'ala bela sahabat-sahabat ni. Walaupun berperang itu salah, tapi orang kafir lebih salah lagi. Mereka menghalang orang berjalan Allah, kufur terhadap Allah, mencabuli masjid haram, menghala penduduknya kerana beriman, lebih besar dosa di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan menyebarkan fitnah lebih besar dosa daripada membunuh. Allah Ta'ala kata. Hak tukang sabar fitnah ni lebih besar dosa lagi. Allah Ta'ala membela sahabat-sahabat Abdullah bin Jahash dan rakan-rakannya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus menerus memerangi kamu sehingga mereka dapat memurtadkan kamu daripada agama kamu kalau mereka boleh buat begitu. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad daripada agamanya setelah Islam, lalu mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka dihapuskan semua pahala amal mereka dunia dan akhirat. Dengan makna orang yang murtad, segala amal baik, semayang, puasa, haji, umrah yang dia buat, lepas tu dia keluar daripada agama Islam, dihapuskan oleh Allah. Allah Ta'ala hapus, tak terima. Wa ulaika ashabun nadihum fiha khalidun, dan mereka itu adalah ahli-ahli neraka dan mereka kekal selamanya dalam neraka. Kalau murtad, tak balik semula pada Islam, mati kafir, kekal dalam neraka. Allah Ta'ala menegaskan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, yang berjihad pada jalan Allah, Abdullah bin Jahash dan rakan-rakannya, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ampunkan kesalahan mereka kalau berperang yang diharamkan itu. Pahala berjuang itu lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang kafir itu lebih jahat. Lalu Nabi kata, dua tawanan tak dibebaskan sehingga dua orang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas dan rakan dia balik. Hak yang tak pergi tadi balik, barulah tawanan dibebaskan. Bila Sa'ad dan rakan dia balik, lalu Nabi membebaskan Al-Hakam bin Kisan dan Uthman bin Abdullah, dua tawanan ini. Al-Hakam bin Kisan masuk Islam. Hakam bin Kisan masuk Islam dan kuat Islamnya, duduk di Madinah bersama dengan Nabi SAW dan gugur syahid dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dia beri kelebihan mati syahid. Bi'ru Ma'unah yang terkenal, yang kita baca kisahnya, termasuk dia. Adapun Uthman bin Abdullah balik ke Mekah, dibebaskan, mati dalam keadaan kafir, malang dia. Dibebaskan, mati kafir. Hak masuk Islam, dibebaskan, masuk Islam, mati syahid, dapat kelebihan. Dan Allah Ta'ala membela mereka yang beriman dan berjihad perjalanan Allah. Dosa-dosa mereka diampun oleh Allah Ta'ala, amal mereka diterima oleh Allah Ta'ala,
Berbeza dengan orang yang murtad, dia tolak amalannya. Orang yang kafir terus menerus memerangi kamu sampai bila-bila selagi mereka kafir. Ini perikatan Allah kepada mereka yang beriman. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita sambung di ayat minggu lepas. Tak habis lagi. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Maksudnya, dan mereka ini orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang perjalanan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihi. Ayat ini menegaskan bahawa cita-cita orang kafir ini supaya orang Islam keluar daripada agama Islam. Itu kehendak mereka. Selagi kita tak keluar daripada agama Islam, selama itulah mereka bermusuh dengan kita. Yahudi, Kristian, musyrikin. Orang Islam mesti ingat, mereka sangat benci kerana orang ni Islam. Walaupun mereka tahu Islam ni baik, kerana hasadnya, dengkinya, bencinya terhadap Islam ni, orang Islam buat baik macam mana pun, dia nak orang Islam keluar daripada agama Islam. Bukan semua kafir-kafir ini bersatu lawan Islam. Orang Yahudi, kalau orang Islam masuk Hindu tak apa. Orang Islam masuk Kristian tak apa. Orang Kristian, kalau masuk Yahudi, masuk Buddha, masuk Hindu tak apa. Orang Hindu begitu juga, masuk Kristian tak apa, masuk Islam tak boleh. Itulah memusuhnya kepada Islam. Seluruh dunia berlaku sampai hari ini. Kalau masuk Islam ni, marah sangat. Kerana Islam ni suatu ajaran yang merangkumi cara hidup manusia. Bila seorang masuk Islam, bukan saja menguasai hatinya, termasuk orang tu akan berusaha menguasai negara dan pemerintahannya, menguasai cara hidupnya. Dengan sebab itulah terlalu takut kepada Islam ini. Sehingga orang kafir Eropah kata Islam lebih bahaya daripada komunis. Orang komunis kata Islam lebih bahaya daripada Kristian. Padahal mereka menentang semua agama. Islam dikhususkan paling kuat ditentangnya. Sampai hari ini mereka akan terus menerus melawan orang Islam, berusaha supaya orang Islam jadi murtad, keluar daripada agama Islam. Kalau dah masuk agama apa tak apa, tak ada agama, keluar daripada Islam, tak apa. Dan sebab itu mereka usaha supaya orang Islam jadi murtad, tak percaya pada hukum Islam, tak percaya pada ajaran Islam. Nak jadi Islam tak apa, tidak percaya pada ajaran Islam. Tak Islam apa begitu? Tak Islam lah. Kalau begitu pun tak apa. Ataupun menolak mana-mana ajaran Islam, jadi murtad, tak apa.
Allah Ta'ala memberi amaran. Wa man yartadid minkum an dini fayamut lahu kafir. Barang siapa yang menyeleweng kalangan kamu daripada agamanya, daripada Islam, keluar daripada Islam, membatalkan Islamnya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, setelah dia Islam, dia tinggal Islam, murtad, keluar daripada Islam, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu dihapuskan semua amalan mereka di dunia dan di akhirat. Segala amal baik yang dia buat masa Islam dihapuskan oleh Allah bila seorang itu murtad. Dia semayang, dia puasa juga ke Mekah, dia sedekah, dia tolong orang segala-galanya. Dalam masa dia Islam, bila dia keluar daripada Islam, dia hapuskan semua pahalanya. Tak ada pahala lagi. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itu menjadi ahli neraka dan kekal selama-lama dalam neraka. Allah Ta'ala sangat murka terhadap mereka yang murtad ini. Dengan sebab itulah hukuman terhadap orang murtad dalam Islam sangat keras. Sangat keras. Ulama mengatakan hukuman orang murtad ini ialah dibunuh. Ada ulama dan mazhab Hanafi mengatakan lelaki dibunuh, perempuan tidak dibunuh, ditahan saja. Ada ulama mengatakan tengok berbahayanya, dilakukan istitabah, minta dia bertaubat. Dalam masa beberapa hari dia tak bertaubat, dibunuh. Ada ulama mengatakan minta bertaubat sepanjang hayat, selagi tak puas hati minta dia bertaubat. Tak dibunuh, mudah-mudahan dia bertaubat. Ada ulama mengatakan begitu. Ini perbahasan panjang di dalam kitab-kitab fiqh. Mengapa hukuman Islam terhadap murtad ni sangat keras? Sebabnya orang murtad ni dia langgar janji dengan Allah Ta'ala. Dia khianat terhadap Allah Ta'ala. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, bermakna dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Dia khianat terhadap Allah Ta'ala. Dalam negara dunia, semua negara, orang yang khianat terhadap negara, hukuman dia bunuh. Semua negara dunia. Negara komunis, khianat pada ideologi komunis, dia bunuh. Negara Amerika, khianat pada negara Amerika, bunuh. Negara England, khianat pada negara Islam, bunuh. Maka Islam begitu juga. Bila murtad, khianat kepada negara dan umat Islam. Tetapi bila sebut Islam tak boleh. Orang lain tak apa. Ini tentang adilnya mereka. Kita mesti membaca Islam ni adalah agama yang menyeluruh. Bukan sahaja agama semayang, puasa, termasuk agama negara. Bila seorang itu murtad, dia akan menjadi ejen pada musuh Islam yang membahayakan umat Islam dan negara umat Islam. Dengan sebab itu, hukuman terhadap mereka murtad ini sangat keras di atas dunia, di akhirat, dalam neraka selama-lama. Dihapuskan semua pahala amalan dia, dihapuskan oleh Allah. Bagaimana kalau dia bertaubat, dia masuk Islam pula? Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kena bina semula amalan dia, amalan itu dihapuskan. Ada ulama mengatakan Allah Ta'ala terima balik, dibina balik yang dulu dan yang baru ni setelah dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dibandingkan dengan mereka yang menentang Islam, yang memfitnahkan sahabat-sahabat Nabi yang berperang di bulan yang diharamkan perang itu, dengan mereka yang beriman, yang berhijrah. Mereka yang beriman dan berhijrah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kelebihan yang besar. Walaupun mereka membuat salah berperang di bulan yang diharamkan berperang, yang kita baca minggu lepas. Memanglah asalnya Islam mendahulukan perdamaian. Dengan sebab itu Islam meletakkan perdamaian adalah pertama. Maka Islam menerima peraturan yang bukan Islam yang tidak berperang. Islam terima.
Di antaranya tidak boleh membunuh utusan-utusan negara asing. Tak boleh bunuh diplomat, wakil negara asing, tak boleh. Mengikut undang-undang antarabangsa, Islam kata wajib. Wajib orang Islam kena hormati peraturan ini. Kerana Islam mendahulukan perdamaian. Dengan sebab itu, mengebom kedutaan, membunuh diplomat, ini haram mengikut hukum Islam, tidak boleh. Walaupun dengan negara musuh sedang bermusuh, selagi ada hubungan diplomatik, utusan dia datang tak boleh bunuh. Dan Nabi tak bunuh utusan-utusan bukan Islam yang datang menemui Nabi. Nabi tak bunuh utusan-utusan orang kafir yang datang berjumpa dengan Nabi, walaupun utusan itu cakap kasar, cakap kerah, Nabi sabar menghadapinya kerana menghormati peraturan tidak membunuh utusan. Menunjukkan Islam mendahulukan perdamaian. Negara lain dalam dunia mengikut undang-undang antarabangsa. Bila berlaku sesuatu krisis, diberi amaran tempoh 24 jam. Islam memberi amaran tempoh 3 hari. 3 hari tempoh lebih panjang pada undang-undang antarabangsa. Menunjukkan Islam lebih utamakan perdamaian daripada undang-undang yang lain. Dalam keadaan begitu, orang Islam dihina. Dihina juga Islam ni. Orang Islam lah yang ganas. Orang Islam lah yang suka bunuh orang. Padahal dia yang bunuh orang Islam ni ribu-ribu, ratus ribu. Orang Islam juga ganas. Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada orang Islam yang dihina ini. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hajaru, dan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah, meninggalkan tanah air mereka. Wajahadu fi sabilillah, yang berjihad perjalanan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Bukan mereka mengejar kemewahan dunia, tidak. Mereka mengharapkan rahmat Allah, maka Allah beri rahmat pada mereka di dunia dan pahala yang besar di hari akhirat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka yang beriman. Mereka mengikut agamanya, walau besar macam mana dosa pun, kalau orang itu beriman, dia ampun dosanya oleh Allah. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Kalau kamu yang beriman datang menghadap Allah dengan dosa yang sepenuh bumi sampai ke langit, Allah datang menghadap kamu dan membawa keampunan sepenuh langit dan bumi kepada kamu. Itu keampunan Allah pada mereka yang beriman. Kalau kamu datang minta ampun kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah datang mengampun dengan kamu dalam keadaan berlari, lebih cepat daripada kamu datang. Ini rahmat Allah pada mereka yang beriman. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan saja pengampun, Maha Pengampun. Dalam bahasa Arab disebut sirah mubalaghah, makna yang melebihi daripada biasa. Bukan saja pengampun, Maha Pengampun. Bukan saja rahmat penyayang, Maha Penyayang. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-Nya, lebih daripada ibu bapa sayang pada anak. Lebih daripada manusia sayang pada sesama manusia. Sayangnya Allah pada hamba-hambanya, khusus kepada mereka yang beriman. Wallahu a'lam.